الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi perbahasan kita daripada kitab Talbis Iblis, ringkasan daripada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dan kita akan sambung pada bab yang ke-16, muka surat 121, di bawah tajuk percakapan, niat dan amalan yang terbaik adalah bertepatan dengan sunnah. Tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Athar dipetik daripada kitab Talbis Iblis. Abu Humam As-Sukuni yaqulu haddathani abi qala sami'tu Sufyan yaqul la yuqbalu qawlun illa bi'amalin wa la yastaqimu qawlun wa 'amalun illa biniyyatin wa la yastaqimu qawlun wa 'amalun wa niyyatun illa bimuwafaqati sunnah. Daripada Abu Hammam As-Sukuni, dia berkata, aku telah diberitahu oleh ayahku, katanya aku pernah mendengar Sufyan berkata. Sufyan sini ialah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Suatu perkataan yang tidak akan diterima, suatu perkataan tidak akan diterima kecuali disertai dengan perbuatan. Perkataan dan perbuatan tidak menjadi lurus kecuali disertai dengan niat. Perkataan, perbuatan dan niat tidak menjadi lurus kecuali bertepatan dengan as-sunnah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam syarah usul al-i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sebahagian riwayat mengatakan ianya daripada Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'i. Kita tengok syarah dan tahqiq muka surat 122, dia sebut situ. Demikian ciri kehidupan mukmin dan mukminah yang tulen. Mereka sentiasa menuntut ilmu bagi memastikan seluruh tindakan, keputusan dan gerak-geri kehidupan mereka bertepatan dengan kehendak sunnah. Khasnya dalam hal ehwal tata cara beribadah, manakala terdapat pertimbangan yang lebih jauh dalam hal ehwal urusan muamalat. Fiqh muamalat bukanlah terhad kepada hukum hakam dalam urusan keuangan semata-mata, tapi ia tercabang kepada seluruh urusan di antara manusia sesama mereka. Urusan politik, siasah, pentadbiran, nikah kahwin, munakahat, hukum jenayah, cara dakwah serta akhlak juga terkandung dalam bab fiqh muamalat. Muamalat ini juga boleh diklasifikasikan dalam babul adat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, tasarrufatul ibadi minal aqwali wal af'ali naw'an. Ibadatun yaslahu biha dinuhum wa adatun yahtajuna ilaiha fi dunyahum. Yang bermaksud urusan hamba yakni manusia, seluruhnya sama ada perkataan dan perbuatan itu boleh diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu ibadah yang baik untuk agama mereka dan hal adat yang diperlukan oleh manusia untuk urusan dunia mereka. Itu yang disebutkan dalam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah An-Nuraniyah. Okay. Muka surat 123, apakah kesan terhadap pembahagian dan kefahaman ini? Sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama silam dan kontemporari, urusan hukum dalam bab fiqh ibadah adalah agak terhad dan terikat dengan dalil yang khusus dan sebahagian dalil umum. Apapun ia mesti mempunyai dalil yang jelas. Sebagaimana kaedah yang dipersetujui oleh para ulama menyebut al-aslu fil ibadah at-tawaqquf, yang bermaksud hukum yakni panduan asal
bagi urusan ibadat adalah tawakuf, yakni berhenti daripada mencipta dan mesti didatangkan daripada dalil. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab dia Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari. Okay. Di sini apa yang nak sebut pada kita pada bab yang ke-16 ni? Bab yang ke-16, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia datangkan kepada kita satu riwayat, yang mana riwayat ni dikatakan daripada Sufyan Ats-Tsauri dan sebahagian mengatakan daripada Sa'id bin Jubair. Kalau kita tengok pada permulaan bab tu, dia sebut la yuqbalu qaulun illa bi'amalin wa la yastaqimu qaulun wa 'amalun illa biniyyatin wa la yastaqimu qaulun wa 'amalun wa niyyatun illa bimuwafaqati sunnah. Itu antara poin yang ingin disampaikan oleh penulis yang nak bagi sama dengan tajuk yang kita bincang malam ni. Okay. Iaitu la yaqbalu qaulun. Satu perkataan itu tidak diterima, yakni tidak diterima di sisi Allah, illa bi'amalin, kecuali dengan amal. Wala yastaqimu qaulun, dan tidak betul satu perkataan itu, wa amalun, dan juga perbuatan itu, illa biniyah, kecuali dengan niat ataupun dengan kemahuan yang ada dalam hati manusia. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyyatun illa bimuwafaqati sunnah. Dan tidak betullah perkataan, perbuatan dan niat kecuali bertepatan dengan sunnah. Okay. Jadi nak sebut kepada kita 3 perkara dalam hidup manusia ni dia akan selalu buat. Iaitu manusia dia akan selalu berniat untuk melakukan sesuatu ataupun selalu berniat untuk bercakap, sampaikan sesuatu. Jadi 3 elemen situ dia sebut, niat, perkataan dan perbuatan. Ini 3 benda yang lahir bermula daripada niat dulu. Okay. Dan segala benda ni ianya perlu jelas dan tepat dengan sunnah. Okay. Terutamanya pada urusan ibadat. Terutamanya pada urusan ibadat, urusan tata cara hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, macam mana dia nak mengekspresikan cara dia melakukan ubudiyah ataupun penyembahan kepada Tuhan. Jadi nak sebut pada kita sini, apa daripada bab ni, apa yang kita niat, iaitu kita niat kita nak sembah Tuhan. Adakah berpada dengan niat Tuhan akan terima? Tak. Niat saja tak laku. Dia mesti nak keluarkan daripada niat tu, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Dan perbuatan perkataan tu akan bercantum jadi ritual. Ritual yang kita panggil ibadah. Yang mana hari ini kita tengok antara bentuk-bentuk ibadah seorang Muslim itu ialah banyak. Salah satunya salat. Yang paling ringkas ibadah yang manusia akan lakukan ialah berdoa dan berzikir. Sebab ia melibatkan perkataan, qaulun. Dan manusia akan naik ibadat seterusnya, iaitu dia akan salat. Dia akan buat pergerakan-pergerakan tertentu. Dan tujuan pergerakan tu ialah menunjukkan perhambaan dia. Macam mana kita salat bermula dengan angkat takbir sampai habis dengan salam. Itu ialah perbuatan yang kita buat untuk menunjukkan kedudukan kita sebagai hamba. Dan untuk menunjukkan hormatnya kita pada Tuhan. Dan itulah cara kita sembah. Dan siapa yang ajar kita tata cara tu? Tata cara tu ditunjukkan oleh Nabi. Dan juga diberikan isyaratnya daripada Al-Quran. Dan ibadah-ibadah lain, iaitu ibadah yang berbentuk perbuatan, seperti puasa, menahan diri, seperti melakukan haji dan umrah, pergerakan pada suatu masa dan keadaan. Dan juga ibadah yang berbentuk harta, iaitu ibadah kena keluarkan zakat, ibadah infak, sedekah, wakaf. Ni semua ibadah yang berbentuk harta yang kita keluarkan. Jadi penulis rahimahullah dia nak sebut pada kita, semua tindak tanduk manusia dalam hidup ni ianya bermula dengan adanya ilmu seseorang tu terhadap cara sembah Tuhan yang betul. Dan manusia ni dia tak akan lepas daripada 2. Yang pertama ibadat dan juga yang kedua adat. Yang mana kita tengok pada muka surat 122 dan juga 123 yang kita baca tadi, dia nak sebut pada kita manusia kena jelas. Kita hidup ada 2 bahagian. Iaitu bahagian pertama, bahagian cara beribadat secara sendiri.
Kita sendiri nak beribadat, kita sendiri nak berzikir dengan nama Tuhan macam mana? Yang orang sebut berzikir ni macam mana? Adakah sebut semata-mata sebut? Sebab tu kalau kita tengok bila mana Nabi Adam alaihissalam dia dikeluarkan daripada syurga dengan sebab kesalahan dia telah memakan pohon, buah daripada pohon yang terlarang. Pada waktu tu Nabi Adam, Allah Ta'ala sebut tercabut ataupun orang kata apa, tertanggal daripada badannya pakaian yang menutupi auratnya. Bila mana tertanggal dan tercabutnya pakaian tu, maka Nabi Adam ni dia fikir macam mana cara untuk mendapat balik kasih sayang Tuhan ataupun perhatian Tuhan. Maknanya dia cuba nak sebut sesuatu pada Tuhan supaya Tuhan ni rasa kesian pada dia dan maafkan dia ataupun ampunkan dia. Dan Adam sebahagian riwayat, antaranya riwayat Al-Imam Ibn Kathir, Nabi Adam ni dia sebut semua nama yang dia tahu dengan harapan Tuhan akan kesian pada dia. Tapi dengan sebab cara dia buat tu tak betul, walaupun niat dia tu dia nak minta maaf dengan Tuhan, tapi cara dia buat tak betul. Dia sebut apa yang dia tahu semua dia sebut. Ini kita nak bagi faham dengan tajuk kita ni. Ada orang dia niat tu dia betul. Niat dia nak buat baik, nak tunjukkan diri dia sebagai hamba, tapi dia buat ikut dan sekali dia buat. Apa saja yang dia rasa macam okey dia buat. Yang dia rasa macam benda tu boleh menyebabkan Tuhan kesian dia buat. Atas kejahilan dia buat. Tapi itu bukan cara beribadah yang betul. Sehingga Quran sebut fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Dan apabila Adam itu diberikan beberapa kalimat, lalu kami pun menerima taubatnya ataupun kami mengampunkan dosanya. Quran guna perkataan fatalaqa. Kita pernah dengar perkataan talaqi. Talaqi ni maksudnya dengar secara musyafahah. Ada satu orang sebut ajar pada kita, kita pun ikut balik. Itu dipanggil talaqi, musyafahah. Okay. Apa yang Allah Ta'ala beri pada Adam? Ayat tu sebut bikalimat, dengan beberapa kalimat. Fataba alaih, lalu Allah Ta'ala pun terima taubat. Jawapannya ada pada surah Al-A'raf. Ayat tu dalam surah Al-Baqarah. Jawapan ada dalam surah Al-A'raf. Allah Ta'ala sebut qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua-dua orang pun menyebut rabbana zalamna. Dua-dua orang tu merujuk pada Adam dan juga Hawa. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya kamu tidak mengampunkan dosa kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan jadi daripada kalangan orang yang rugi. Dia sebut lagu tu, Tuhan terima. Sebab itu yang Tuhan nak. Cuma kita biasa dengar riwayat palsu. Dia baca ayat daripada surah Baqarah tu, iaitu ayat yang berbunyi fatalaqa Adam. Bila mana Adam itu diberikan ataupun menerima bikalimatin daripada Tuhan beberapa kalimat, fataba alaih, maka Allah Ta'ala terima taubat dia. Maka ada orang bawa satu cerita, iaitu cerita ketika mana turunnya Nabi Adam daripada syurga ke bumi. Proses turun tu, Nabi Adam perasan di pintu syurga ni ada nama yang tertulis Muhammad Rasulullah. Jadi Adam telah bertawassul dengan nama tu. Riwayat Israiliyat, riwayat palsu kata Nabi Adam pun berdoa pada Tuhan. Doa Nabi Adam tu, Allahumma inni atawassalu bi ismikal ladzi allaqtahu fi babil jannah. Wahai Tuhan, aku bertawassul dengan nama yang telah engkau gantung di pintu syurga, iaitu Muhammad. Tanya maulid orang baca hadis ni, nak bagi nampak cinta Nabi tu. Okay. Nak tunjuk kepada kita Nabi Adam Tuhan ampun kerana Nabi Muhammad. Okay. Riwayat tu masyhur, orang cerita. Dikatakan riwayat tu huraian Ibnu Kathir dalam kitab dia Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tapi kita kena tahu, Ibnu Kathir ni setiap dia bawa riwayat, bukan bermakna dia bersetuju dengan riwayat tu. Dia ada metodologi penulisan riwayat. Sebab kitab Tafsir Ibnu Kathir ni
Dia akan bawa riwayat hadis tu komplit dengan nama semua perawi yang meriwayatkan hadis tu. Dan zaman Ibnu Katsir ni, bila mana bawa nama lagu tu, orang akan tahu dalam senarai nama ni siapa perawi yang baik, siapa perawi yang tak baik. Cuma sampai zaman kita, ilmu hadis tu tak berapa berkembang baik, dan zaman kita pun jauh, orang pun faham apa yang ada dalam kitab, kita pun pakai semua. Sebab tu nak baca tafsir Ibnu Katsir kena ada versi tahqiqnya, iaitu versi yang disebut oleh pengkaji, okey, ni riwayat ni perawi dia ada problem sekian sekian sekian, dan ulama telah menghukum. Okay. Jadi orang pun baca sebab orang duk ingat riwayat tu riwayat yang masyhur. Sedangkan riwayat yang betul ialah Allah Taala beri doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Poin yang kita nak kait dengan apa yang kita sebut pada bab ni, hati itu berniat dengan niat baik, nak buat sesuatu, nak taubat, nak buat apa-apalah, sehingga kita rasa Tuhan akan beri perhatian bila mana kita buat tu. Tapi kita buat tu salah, dia tak ada nilai, dia hanya meletihkan lidah yang mengucapkannya dan meletihkan badan yang melakukannya. Sebab tu muka surat 123 ni dia sebut, kaedah yang disebutkan oleh para ulama ialah al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal bagi ibadat, satu-satu ibadat itu tidak boleh dilakukan sehingga didatangkan dalil pada kaifiatnya. Yang ni ada kaifiat cerita dalil, ada dalil cerita kaifiat macam mana nak buat benda tu, okey boleh buat. Dan ibadah ini konsep dia tak boleh buat dulu, ada dalil suruh buat baru buat. Itu dalam bahagian ibadah. Tapi dalam bahagian muamalat, muamalat ni macam yang dah kita baca tadi pada muka surat 122, dia kata muamalat ini bukan hanyalah berkait dengan urusan jual beli semata-mata, tapi muamalat ni termasuklah dalam tu siasah, politik. Termasuk juga dalam tu nikah kahwin, munakahat. Jadi dia nak bahas ini muamalat secara besar, bukan muamalat secara khusus, iaitu muamalat yang berkait dengan bab jual beli semata-mata. Untuk bahagian muamalat ni kaedah dia lain. Kaedah dia al-aslu fil asya' ibahah. Asal bagi satu benda tu boleh sehingga datang dalil mengharamkannya. Ini untuk bab selain ibadah. Untuk bab ibadah tak boleh buat sehingga datang dalil suruh buat. Untuk bab selain ibadah boleh buat sehingga datang dalil kata tak boleh buat. Mudah, kaedah tu mudah untuk kita faham. Jadi bila mana ada orang datang ke sesuatu benda, contoh benda tu berisi perkataan-perkataan baik yang lebih kurang dengan hadis, ataupun lebih kurang dengan Quran, ataupun bunyi lebih kurang dengan zikir, kita pun tengok apa pendirian para ulama dalam bab zikir. Zikir ni boleh tak kita guna zikir-zikir yang tak jelas? Bukan tak jelas maknanya tak ada dalil secara khusus. Okay. Para ulama ada letak kaedah. Untuk bab zikir ni, tidaklah Nabi itu berzikir melainkan dengan kalimah yang difahami. Contoh zikir Nabi, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Kalimah yang difahami. Dan Nabi bila mana berzikir, bilangan zikir Nabi itu tidak ada hadis yang sebut melepasi pada 100 kali. Melainkan Nabi berzikir maksimal 100 kali. Tak lebih daripada tu. Melainkan yang Nabi sebut secara umum. Contoh Nabi kata kalimatan habibatan ila rahman thaqilatani fil mizan khafifatan ala lisan. Nabi kata dua kalimah yang dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman, berat bila mana diletakkan di mizan, dan juga ringan di mulut untuk sebut. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis tu kalau kita nak berzikir dengan dua kalimah tu lebih pada 100, tak ada masalah sebab tidak ada had yang diletakkan. Tapi contoh zikir lepas salat, Nabi ada letak had situ. Maknanya ada bilangan tertentu. Kalau kita kurangkan pun tak tepat, kalau kita lebihkan pun tak tepat. Saya tak sebut haram, saya kata tidak tepat. Sebab ada sebahagian para ulama yang dia bahas lagi bab ni. Sama juga dengan zikir sebelum tidur. Nabi dah letakkan bilangan-bilangannya. Mungkin ada orang dia datangkan zikir yang bilangan yang luar biasa, 70,000, 40,000. Secara akalnya manusia tak mampu
Tambah dengan zaman moden ni, memang tak mampu. 1,000 pun tak mampu, cerita 70,000. Nak sebut pada kita bahawasanya itu pertimbangan bagi ibadah. Tapi kalau bab urusan muamalat, contoh satu benda yang jelas, secara umumnya kita tengok tidak ada benda yang meragukan. Syubhat tak ada. Maka kita boleh, sama ada kita nak beli benda tu, nak makan benda tu boleh. Sehinggalah ada benda yang jelas syubhatnya, tak jelas. Barang ni halal ke tak halal, bersih ke pengurusan dia, maka kita tinggalkan. Famanittaqash syubuhat. Dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang berhati-hati dengan syubuhat, maka dia telah menjaga agamanya. Jadi hukum dalam bab jual beli ni asalnya boleh dulu, sehingga datang dalil kata tak boleh, baru tak boleh. Contoh jual belilah apa pun boleh. Bila ada riba, okey tak boleh. Bila ada gharar, okey tak boleh. Contoh nak beli barang online, boleh beli barang online, tak ada masalah. Selagi mana dia ada konsep taradi, iaitu redha meredai dan khali anil ghurur, kosong daripada benda yang meragukan. Contoh nak beli satu barang, walaupun hakikatnya ikut kaedah mazhab tertentu, dia ada kaedah yang agak, ataupun mazhab yang agak ketat, macam mazhab Syafi'i dia agak ketat. Cuma uruf zaman kita, orang banyak berurusan online hari ni. Dengan syarat orang yang beli tu dia tahu barang apa yang akan sampai pada dia. Dan akad jual beli tu, kalau barang tu tak sama macam apa yang disebut, boleh refund balik. Lepas tu penjual pula dapat bilangan yang betul, maka kita boleh lakukan urusan jual beli. Melainkan dalam urusan jual beli tu dia ada gharar. Gharar ni maksud tak jelas. Ada orang buat iklan, tanya saya soalan, buat iklan dia nak jual baju, dia nak beli baju. Cuma penjual tu kata dia ada package. Package ni harga sekian, package ni harga sekian. Dalam package tu kalau kita bayar dengan sejumlah duit, kita akan dapat baju lebih pada satu. Maknanya 3 helai, 4 helai. Cuma kita tak boleh nak pilih baju apa yang kita akan dapat. Gharar ataupun tak gharar? Gharar lah. Sebab hak kepada pembeli, dia boleh pilih asalnya. Tiba-tiba penjual kata bayar dulu, lepas tu tengoklah sampai warna apa. Ada satu pihak yang dizalimi situ. Tak boleh. Ada orang tanya, boleh tak nak jual lagu? Tak boleh. Sebab dia ada satu pihak yang dizalimi. Dia nak warna tu tapi sampai-sampai warna lain. Lepas tu dia nak refund, tak boleh. Sebab akad asal kena redha dengan apa. Ini dia panggil satu jual beli yang disebut sebagai bai'ul munabadzah. Zaman Nabi ni pernah berlaku benda tu. Bai'ul munabadzah ni macam mana? Contoh, kita nak beli satu barang. Okay. Jadi orang yang jual barang tu, dia bagi kita satu benda. Benda tu kita akan lempar dia. Dalam contoh, dia letak batu yang kecil. Dia bagi kita satu mangkuk ke apa. Dalam mangkuk tu ada batu yang kecil. Okay. Bila mana ada batu yang kecil tu, kita ambil, kita nak beli barang, kita dah tengok dah barang yang dia pamer tu, kita nak yang tu, nak yang ni. Okay. Tapi syarat penjual kata ambil batu tu lempar, tengok kena barang mana. Kena barang tu, kena beli barang tu. Zaman Nabi ni ada jenis jual lagu tu. Jual yang menzalimi kepada penjual. Jadi kalau nasib dia tak elok, kena barang harga mahal, dia kena bayar. Dia nak beli barang lain, itu menzalimi satu pihak. Jadi itu benda yang dilarang dalam bab muamalat. Tapi kalau umum nak jual beli apa-apa pun, benda tu dibenarkan. Tapi dengan ada, orang kata apa, garis panduan yang letakkan. Kita tengok muka surat 123 dia sebut situ, perenggan yang paling bawah tu. Syekhuna al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi pula mengulas lanjut berkenaan disiplin hukum dalam bab ibadah dengan menjelaskan ciri sesebuah ibadah khusus itu dengan dua kaedah. Muka surat 124, alla ya'budu illallah. Dalam bab ibadat ni, kita tak sembah selain daripada Allah. Alla ya'budu illa bima syuri'a. Tiada ibadah kecuali yang disyariatkan, mestilah bersumber secara khusus ataupun umum daripada nas, yakni dalil Al-Quran dan juga hadis. Alla ya'budu illa bima syuri'a. Tidak beribadah kecuali yang disyariatkan sahaja.
Hasilnya tidak dibenarkan bagi sesiapa pun untuk mencipta apa jua bentuk ibadah baru dan tidak didasari oleh dalil. Bukan itu sahaja, malah semua ibadah itu mestilah disandarkan kepada dalil dengan cara istidlal dan istimbat yang sahih. Jadi dalam bab ibadat, kita nak buat satu benda tu, yang pertama dia tidak besarkan selain daripada Allah Ta'ala. Allah ya'budu illallah. Mesti dalam tu poin dia ialah membesarkan Allah Ta'ala. Dan buat tu Allah illa bima syuri'a. Buat satu benda yang disyariatkan. Yang tak disyariatkan maka tak perlu. Macam sehari dua ni orang duk bising. Benda ni dah lama tapi orang duk bercakap lagi. Iaitu isu replika ataupun lakaran capal Nabi. Tak selesai dan dia makin panas sebab ada satu bayan linnas, jawapan daripada seorang Datuk Mufti. Yang jawapan dia tu memenangkan bagi orang yang suka pada lakaran tu. Mungkin tuan-tuan dah tengok kemarin atau kemarin dulu, saya tak silap, dia punya, orang kata apa, dia punya tulisan tu. Okay. Dan kebetulan saya ada ramai kawan di jabatan tu yang bekerja sebelum datang mufti baru, ketika mana Menteri Agama jadi mufti wilayah. Okay. Dan saya kenal yang tulis tu, tuan-tuan boleh tengok nama siapa yang upload situ. Okay. Satu batch, satu generasi lah ketika belajar di Jordan dulu, dapat maklumat tanya, betul ke dia yang tulis? Sebab style mufti dulu, dia akan suruh pegawai tulis, dia akan check. Dia akan check baru upload balik. Okay. Yang ni, dia tulis siap-siap, dia hanya suruh pegawai dia upload sahaja. Jadi, tak boleh nak adjust, tak boleh nak apa. Okay. Saya dapat maklumat, bukan pegawai yang tulis, tapi memang itu datang daripada Sahibus Samahah sendiri yang nak tulis. Okay. Kalau tuan-tuan baca tulisan tu peringkat awalnya okey, dia cerita tentang macam mana para sahabat bertabarruk. Dulu awal-awal dia bincang pasal isu tabarruk. Bertabarruk ni maknanya mengambil berkat dengan cara menyentuh, mencium pada barang-barang tinggalan Nabi. Sama ada rambut ataupun pakaian ataupun bekas makan dan juga minum Nabi. Boleh tak? Berdasarkan perbuatan ataupun apa yang dilakukan oleh para sahabat, jelas benda tu boleh. Ini ijma' oleh para ulama isu ni. Tidak ada masalah. Sebab benda tu benda yang asli, benda tu yang betul. Okay. Cuma dalam tulisan tu, dia tulis panjang, last sekali dia bahas tentang isu lakaran capal tu. Okay. Dia kata adapun bertabarruk ataupun mengambil berkat dengan lakaran yang dimasyhurkan sekarang ni lah. Yang orang duk buat pin letak dekat baju, dekat jubah. Orang duk buat cincin ke, orang letak dekat kopiah ke apa semua tu, lakaran tu yang dimaksudkan. Benda itu tidak menyebabkan seseorang tu keluar daripada syariat. Benda tu boleh. Jawapan mufti lebih kurang gitulah. Boleh. Nah, dan dia sebut beberapa orang ulama yang melakarkan benda tu. Hujah sebelum ni kita dengar, dia kata sebab apa nak besarkan? Sebab selipar tu ataupun capal tu antara yang naik sekali dengan Nabi ketika mana Isra' dan Mi'raj. Pertama, riwayat tu dah dijawab. Riwayat tu tak betul. Riwayat tu ada problem. Nabi tak naik dengan selipar sampai ke Arasy. Ada perbahasan lah, video yang dah banyak. Okay. Jadi saya nak sebut sini, bila mana jawapan itu seperti itu dan dia datang daripada satu institusi yang agak besar pengaruhnya, yang menjadi panduan, jadi orang rasa macam dia ada pautan baru. Benda tu boleh. Benda tu tak ada masalah. Okay. Jadi ini kalau kita tengok, lama kelamaan dia mengarahkan ke arah lain. Walaupun dia guna dalil dalam tu, dia guna hujah, seseorang tu bila mana dia mengagungkan tu, bukan dia mengagungkan lambang tu, tapi dia mengagungkan Nabi. Tapi ia telah membuka pintu-pintu yang menyebabkan berlaku silap faham. Pertama kita kena tahu, sejarah lakaran tu dia tak mari daripada mana-mana para ulama. Tak disebut dalam hadis lagilah tak ada. Kalau kita buat kajian, lakaran tu, yang orang duk buat gambar letak dekat kopiah ke mana-mana, lakaran tu dia berasal daripada kumpulan yang disebut sebagai Brelwi hari ni, yang berasal daripada benua India. Brelwi ni sebahagian besar para ulama India menghukumkan mereka sebagai musyrik. Mereka keluar daripada Islam. Okay. Jadi kita guna lambang tu. Lepas tu kita nampakkan lambang tu sinonim dengan Islam. Okay.
Dan benda tu dia makin lama makin membarah dan makin bahaya. Sebab orang dah nampak lambang tu suci. Sebab ada satu orang penceramah hebat juga, bila mana dia nak jual barang yang ada lambang tu, topi yang ada lambang tu, dia bukan hanya buat orang kata apa, box opening saja-saja. Dia keluarkan tu, dia cium dekat topi tu. Kalau dia unboxing topi lain naik ke apa, dia tak cium lambang naik tu. Itu yang dipertikaikan sebab dia ada unsur cium. Contoh tuan-tuan ambil mana lambang-lambang kopiah yang ada, ambil cium. Bukan lambang capat tapi cium. Tanya sebab apa? Ada berkat lambang ni. Ataupun mic ni ke jadi minat ke mic ni jadi cium mic ni. Dia sudah ada unsur-unsur yang mengarahkan ke arah benda lain. Sebab tu benda tu dilarang. At-taqbil. Kita mencium pada benda-benda yang tak jelas. Cium ni dekat mana yang disyariatkan? Hajar Aswad. Tu pun dalam hadis Nabi, bukan Nabi pergi cium macam yang kita tengok orang cium tu. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam mana Nabi cium? Nabi cium dengan cara Nabi letakkan tangan Nabi di Hajar Aswad dan Nabi cium tangan Nabi. Secara umumnya, Nabi tak cium direct kepada permukaan tu. Tambah musim corona, buat perangai lagu tu, lagi banyak kes. Okay. Jadi 2,000 sehari kot. Okay. Jadi, itu saja yang ada bab cium ni. Umar Al-Khattab kata, kalau aku tidak melihat Nabi mencium, aku tak akan cium. Ni masalah, dia unboxing benda tu, dia ambil topi tu dan dia cium di lambang itu. Dia cium di lambang tu. Sebab apa dia cium lambang? Dia tak cium sudunya. Dia tak cium tali pengikat belakangnya. Kalau nak cium, bagi cium rata. Tapi dia fokus pada lambang tu sahaja. Jadi dia sudah ada unsur-unsur yang hari ni orang akan tengok benda tu okey lah lagi dengan ada jawapan-jawapan yang macam nak takwil. Tapi 10 tahun, 20 tahun akan datang, bila mana orang-orang yang jawab ni dah meninggal dunia, ataupun orang yang diam pun dah meninggal dunia, mari generasi baru tengok ada satu lambang terpampang. Tidak digantung lambang ni, melainkan ada sesuatu benda yang istimewa. Di satu tempat, di negeri tertentu, pusat pengajian, dia punya mudir tu, orang kata apa, obses dengan lambang capat ni. Dia reka bentuk dia punya lampu chandelier dalam surau tu, bentuk capat. Orang duk sibuk, tuan-tuan boleh tengok negeri mana, malu nak mengaku. Negeri, tahu lah negeri mana kan. Okay. Tapi saya sendiri pernah pergi tengok lah. Orang duk buat dakwaan. Betul, ingat ke main-main je? Betul, memang dia buat. Mula-mula masuk tu kolam ikan tu, bentuk tu dah. Okay. Jadi ini benda-benda yang, orang kata apa, yang mengundang. Dia memang orang akan dalil sebenarnya dia sembah Allah Ta'ala, dia agungkan Nabi, bukan agungkan lambang. Tapi dia boleh tersasar ke arah tu. Sebab dia ada orang, saya tengok ada sebahagian orang, dia share, dia baru dapat anak. Dia nak tenangkan anak dia, tak bagi banyak menangis. Dia ada bagi anak dia pegang yang baru 3-4 hari, tak sampai sebulan tu, replika capat tu pegang, bagi anak dia genggam. Benda tu. Ini benda-benda yang boleh membuka pintu kepada kesyirikan. Okay. Walaupun dia tidak i'tiqad, waktu tu tak i'tiqad. Okay. Tapi syaitan akan bermain pada jalan-jalan tu. Syaitan akan beri pada kita rasa ta'zim, benda tu hebat. Dengan asbab benda tu. Okay. Namun hukum muamalat berbeza dalam proses mencapai sunnah. Muka surat 124. Ibn Abidin menjelaskan beberapa aspek muamalat. Katanya, muamalat boleh dibahagikan kepada 5, iaitu pertukaran pemilikan dalam jual beli, iaitu muwa'adah maliyah, nikah kahwin, perbicaraan di mahkamah, mukhasamah, kontrak amanah termasuk politik dan kepimpinan, dan pembahagian pusaka. Ni dia nak sebut pada kita bahagian-bahagian muamalat. Bagi semua hukum dan cara serta bentuk dalam fiqh muamalat pula, Allah Subhanahu Wa Taala hanya meletakkan beberapa inti sebagai asas utama yang tidak berubah. Yang mana ia dinamakan dengan sawabit. Maknanya dalam bab muamalat ni, moden sampai tahap mana pun kita jual beli hari ni, dia akan ada garis panduan yang jelas. Yang mana saya boleh sebut sini dalam bab jual beli ni, 2 asas yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, redha antara pembeli dan penjual, dan yang kedua, tidak ada unsur gharar ataupun riba.
apa-apa jual beli pun. Sama ada online ke cash ke. Sebab tu kalau kita tengok Majma' Fiqh Islami, yang ni mungkin orang baru tahu kot. Saya pun tahu pun sekitar tahun 2012, 2013. Majma' Fiqh Islami sedunia, dia ada laman web dia. Dia ada keluarkan satu artikel tu tahun 2008 tentang hukum menggunakan kad diskaun bagi urusan jual beli di mana-mana tempat, sama ada pasaraya, bakalah ni kedai runcit ke, kedai yang jual barangan-barangan harian ni, istihlak ni, benda-benda makanan harian kita, ataupun kedai mana-mana lah, kedai buku kad diskaun. Dengan adanya kad tu kita dapat diskaun. Apa hukum guna kad tu? Majma' Fiqh Islami kata ianya hukum menggunakan kad itu haram pada beberapa keadaan dan mubah pada beberapa keadaan. Saya nak sebut yang bahagian haram sebab saya sendiri terlibat dengan yang tu dulu. Dia kata sekiranya satu tempat jual beli tu, pasar raya ke kedai apa-apa, cara nak dapatkan kad diskaun tu kita kena bayar dengan sedikit amount. RM10 daftar dapat kad diskaun. Kad diskaun ni apa benefit dia? Beli barang dalam kedai ni, mana-mana barang pun akan dapat potongan 10%. Macam mana nak dapat? Kena bayar. Bayar sekali ke, bayar tahunan ke, ikutlah. Tapi yang penting kena bayar. Kalau kita beli barang menggunakan kad tu, mengikut apa yang disebut oleh Majma' Fiqh Islami lah, jual beli tu tidak sah ataupun haram. Saya sebut ni ramai terkejut. Sebab kita pun buat benda tu mungkin. Tapi yang dah selesai tu, selesailah. Yang lepas pada ni kita tak buat lah. Okay. Kita beli barang dengan satu kad. Kad tu kita boleh macam mana? Kita bayar. Kalau orang tak bayar, tak dapat kad tu. Dan orang yang tak bayar, kalau dia tak dapat kad tu, dia kena beli barang dengan harga tanpa potongan diskaun. Yang dapat kad tu akan dapat potongan diskaun. Nanti saya akan sebut yang bahagian mubahnya pula. Okay. Sebab apa? Alasan yang disebutkan oleh Majma' Fiqh Islami. Sebab dalam urusan tu, si penjual, yakni tokek kedai tu, dia boleh naikkan harga barang sesuka hati dia. Lepas pada tu, dia markup harga tinggi, lepas tu dia pun buat iklan. Kalau ada kad, dapat potongan 10%. Yang mana mungkin barang tu memang asal dengan harga selepas diskaun pun. Tapi dia buat markup tinggi. Jadi situ, siapa yang akan teraniaya? Yang tak ada kad. Teraniaya. Yang ada kad, dia duk rasa macam dia beli murah dah. Rupa-rupanya memang harga pasaran pun memang harga tu. Dia kena tipu je pun. Jadi dia beli kad tu dapat dah duit sekali. Okay. Itu haram. Ni banyak tempat. Contoh, kedai-kedai buku tertentu, pasar raya tertentu pun ada kaedah ni. Dan ada setengah tempat dia buat bayaran tahunan. Dia tak buat bayaran sekali je. Tapi kalau kedai tu dia bagi kad percuma, kita tak minta tapi dia bagi, tak kena bayar apa-apa, yang tu tak apa. Yang tu mubah. Yang tu okey. Kita pergi mana-mana kedai yang dia ada wujudkan kad ahli. Kad ahli dia tu untuk dapatkannya tak perlu bayar. Tak perlu bayar apa-apa. Dan benefit dia kita akan dapat harga yang murah dengan potongan tertentu. Jadi itu dibenarkan, tak ada masalah. Jadi mungkin kita ada banyak kad dalam beg duit kita, buka kad banyak. Kita bunyi orang nak bagi free ni, cari ya kad. Kita pun selalu duduk, RM10 yang dapat kad ni bukan mahal sangat. Sebenarnya harga buku ataupun harga barang situ memang dah murah dah pun. Cuma dia buat lagu tu, dia markup tinggi. Okay. Jadi ini antara bab-bab yang agak bahaya lah. Majma' Fiqh Islami dah bersidang 2008. Benda ni dah lama dah pun. Saya nak sebut sini apa? Jual beli, hukum asal dia halal, tak ada masalah. Tapi sampai ada benda yang tak jelas, dia akan haram. Ataupun dia akan berubah lah. Macam kad yang kita isi minyak di stesen minyak tu, kad tu kebanyakan dia bagi free. Yang saya tahulah, Petronas bagi free. Petron pun bagi free. Shell pun rasanya bagi free. Rasanya tak ada kot yang kena bayar. Okay. Dan kita pakai kad tu, minyak mahal macam biasa. Tak ada murah apa pun. Kita hanya dapat poin je. Poin tu kita boleh tebus lah. Yang tu tak ada masalah. Tidak ada unsur gharar apa pun. Itu sekadar orang kata apa,
nak tarik orang supaya sentiasa isi minyak situ ya. Itu tidak ada unsur gharar. Sebab bila mana kita dapat satu poin yang banyak, kita akan dapat tebus poin itu. Okey. Cuma kalau dia letakkan bayaran tahunan ke apa-apa semua. Okey. Yang nak sebut pada kita dalam bab muamalat, kaedah dia lagu itulah. Okey. Muka surat 126. Keadaan itu juga menyebabkan sebahagian besar pelaksanaan hukum hakam dalam bab muamalat berubah-ubah disebabkan oleh suasana dan kebiasaan setempat yang dinamakan uruf. Uruf setempat hari ni, apa yang berlaku? Contoh, saya nak sebut yang negeri Perlis. Negeri Perlis antara yang dalam kajian, masih dalam kajian ataupun dah dikaji, saya tak pasti ingat. Sebab benda ni pun saya tak sempat. Sebelum datang ke Perlis, benda tu dah dibincang. Okay. Membayar zakat menggunakan Bitcoin. Boleh ataupun tidak? Bayar tu guna Bitcoin, bukan bayar guna cash. Satu Bitcoin ni berapa dia punya harga dia ataupun dia punya bilangan? Saya rasa dekat dengan RM4,000 ataupun RM5,000 kot. Mahal lah satu Bitcoin ni. Orang yang ada 10 Bitcoin ni banyaklah duit dia, ratus ribu lah. Okay. Jadi untuk negeri yang bincang hukum Bitcoin ni, setakat ni Perlis sahaja. Dan benda ni dah masuk dalam majlis fatwa kebangsaan untuk bincang sejauh mana. Setakat ni yang menyediakan cara nak bayar zakat dengan Bitcoin ni Perlis. Maknanya Maib tu dia ada akaun boleh bayar guna Bitcoin. Boleh bayar. Okey. Dan dulu orang bincang Bitcoin ni haram tak haram. Dia satu aliran yang terjaga. Dia bukan aliran yang orang kata apa, orang boleh tipu, orang boleh hijack apa semua, tak boleh. Jadi dia agak terjaga. Peringkat awal dulu orang agak takut dah, orang bincang macam-macam isu Bitcoin ni. Okey. Nak sebutnya apa? Pembayaran zakat. Kalau kita buka kitab fiqh, ada tak dia bahas cara bayar zakat online? Tak ada. Satu kitab fiqh pun tak sebut. Mana ada kitab fiqh yang sebut bayar zakat online? Tak ada. Sebab benda tu tak berlaku pun zaman dulu. Macam mana Perlis dia perkenalkan zakat harum manis? Tak berlaku dalam kitab fiqh. Tak jumpa lah kitab fiqh sebut harum manis. Tak akan jumpa. Tapi ekstrak kefahaman daripada apa yang disebut oleh para ulama, qutul balad. Qutul balad ni maksudnya apa? Makanan asasi bagi orang di negara tu. Padi, umum padi memang orang akan bayar zakat lah. Okay. Cuma zakat tu sendiri, dia punya function dia ialah untuk tarik orang yang banyak harta dia tu kongsi sikit dengan orang. Jadi melihat kepada keadaan sebuah negara tu ataupun negeri tu, dia ada hasil pendapatan tertentu. Okay, jadi dia kenakan zakat pada bab tu sebab keuntungan yang dia dapat tu agak tinggi, walaupun dia taklah menjadi makanan asasi kepada masyarakat negeri, tapi ianya ada unsur orang akan dapat keuntungan tinggi, lagi tinggi daripada orang yang jadi tokai padi pun kadang-kadang. Cuma musim Covid ni dia macam tak berapa nak tu sangat lah, tapi ramai lah orang beli online tu, ramai. Saya ingat bila mana berlaku Covid ni, ramai orang beli harum manis online. Anak-anak beranak saya yang duduk di KL mana-mana dia tempah online. Okay. Saya pun tak tahu sangat ilmu harum manis ni. Cuma sehinggalah ada satu orang call di Jabatan Mufti, dia orang luar. Dia kata, apa Perlis jual harum manis tipu timbangan. Dia kata dalam kotak tulis 3 kilo, sampai kat kita 2 kilo lebih. Kan? Harum manis tu dia belum masak sepenuhnya, dia diperam dulu. Dia peram letak kabat apa semua kan. 2 minggu sebab waktu PKP memang urusan pos ni agak lambat kan. Masa PKP yang mula-mula dulu 3 bulan. Jadi sampai-sampai ada orang ni dia punya paranoid sikit dengan Perlis ni sebab dia ingat Perlis selalu kempen sunnah. Jadi dia macam takut. Dia jadi macam cari je buah nak hentam kat mana. Nak bagi azan dulu ke nak cerita habis? Okey. Bagi azan dulu lah. Okey. Allah
Okey, kita sambung sikit lagi. Cerita harum manis dia walaupun bukan musim dia. Cerita. Maknanya orang yang tak tahu, sebab di kotak tu dia akan tulis 3 kilo, sampai lepas pada perang tu dia akan kurang sikit. Dia punya, orang kata apa, dia punya berat tu jadi 2 kilo lebih sebab dia dah masak. Okay. Jadi ada orang yang dia tak tahu, dia mesej Jabatan Mufti, dia tak mesej Jabatan Pertanian ke apa tau. Dia tak puas hati tu. Okay. Sebab yang keluarkan cara pemeraman dia tu Jabatan Pertanian sepatutnya. Okay. Tapi orang tak puas hati, dia kata apa, menipu lah jual beli. Bukan menipu, benda tu dah dijelaskan. Cuma orang tak tahu. Jadi orang ingat 3 kilo lah dia dapat. Jadi itu berdasarkan uruf semasa. Okay. Jadi bila mana perlu kepada jual beli tu, dan kita kena jelas, maknanya benda tu jelas, dan biasanya orang yang jual dia akan beritahu lah benda tu. Maknanya bila mana perang nanti dia akan kurang sikit berat dia. Bagi orang yang tak tahu, dia rasa macam dia kena tipu lah. Okay. Tapi memang bila mana kita jual benda-benda yang dia panggil istihlak, ataupun benda-benda yang terdedah dengan kerosakan ni, dia mudahlah nak termasuk dalam bab tak jelas ataupun gharar tu. Contoh orang jual durian ke apa-apa, dia tak boleh nak trace durian tu elok tak elok dia punya isi. Dan kita ni dilarang, orang yang berjual ni dilarang untuk bersumpah di atas keelokan barang yang dia jual tu. Contohnya barang yang bersifat buah yang tak boleh buka isi dia, durian ke, rambutan ke apa, tembikai ke apa semua, tak boleh nak jamin rasa dia apa semua. Okay. Jadi bila mana kita jual, kita tak boleh buat, orang kata apa, sumpah. Sebab Nabi sebut kasratul halaf, banyak bersumpah ni mengurangkan keberkatan. Maknanya kalau kita jual durian apa, kita pun kata manis ni, confirm manis. Kalau arak dahsyat lagi, demi Allah manis. Kacau, sebut demi Allah, orang pun beli. Okay. Dia tak boleh sebut. Okay. Tapi payahlah nak jumpa orang yang boleh jujur seperti itu. Kalau jujur, confirm orang tak apa nak ramai sangat. Tapi pernah jumpalah, pengalaman saya pernah jumpa ada satu tempat di Terengganu ni, musim durian waktu tu. Gerai-gerai orang lain ni banyak lah jual. Orang muda ada, orang pada negeri lain pun. Ada satu orang pakcik yang tua, dia dah tompokkan siap-siap durian tu. Okay. Jadi saya dengan mak saya waktu tu nak pergi beli, kita tak nak beli kawasan yang orang ramai orang sebab dia crowded, ramai sangat orang. Okay. Jadi kita nak beli kawasan yang agak orang tak ramai. Okay. Tanyalah pakcik tu, dia diam, dia tak banyak cakap, dia tak promote sangat. Jadi mak saya pun tanya, ni berapa sekilo? Dia pun beritahu sekilo berapa harga sekian. Lepas tu rasa macam mana? Dia kata rasa wallahualam tak tahulah. Dia boleh sebut aku tu. Tak boleh jamin manis ke tak manis tak tahu. Tengok kulit je lah. Sekali tu saya jumpa penjual lagu tu. Yang gerai lain tanya, ni manis ni? Manis. Mu makan bila? Macam kita nak tanya dia. Cara dia cerita tu macam confirm dah. Buka-buka busuk. Orang utara kata mangkak. Buka kan. Maknanya dia tak pakarlah kita kira. Okay. Banyak kes lagu tu, tapi penjual tu bagus. Bagus lah. Jadi mak saya ni pun tanpa banyak bercakap, dia beli yang pakcik tu. Balik kita cekah memang betul, busuk pun. Tak elok pun durian dia tu. Okay. Tapi kita rasa okey lah, kita tak rasa kena tipu lah. Sebab duk ingat masa dia jual tu, dia dah kata, saya tak jamin ni elok tak elok, isi sedap tak jamin. Cuma dia sebut lagu tu lah. Okay. Cuma dia kata tengok kulit luar, biasanya yang dia dah buka sebelum ni elok lah, tapi nak bagi jaminan tu susah. Ini orang yang jujur. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis at-tajirul amin, peniaga yang jujur akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dalam syurga. Kita kena ingat, ahli syurga ni dia bukan orang yang duduk masjid je. Ahli syurga ni orang yang duduk di mana-mana tempat dan dia jujur dengan apa yang dia buat. Ada orang dia ingat dia sibuk dengan meniaga, dia macam kurang boleh dapat pahala. Dia boleh dapat pahala dengan cara dia jujur dalam meniaga dia. Dia tak buat penipuan dalam meniaga dia. Walaupun dia kurang waktu untuk duduk berzikir, baca Quran,
tapi dia boleh lagi menggarap pahala dalam kedudukan dia tu. Boleh dapat pahala. Sebahagian orang dia sibuk jual dan dia tahu dia jual itulah rezeki dia. Dia boleh dapat pahala walaupun dia kurang waktu, nak bangun malam tak sempat sebab kena sediakan makanan. Setengah-setengah orang yang jual makanan nak bungkus tu bangun awal. Waktu tu mungkin tak menyebabkan dia sempat solat lama, baca Quran lama. Tapi waktu dia bungkus tu, dia bungkus dengan keikhlasannya. Dia tak tipu, dia bagi dengan portion yang betul. Dia tak letak angin saja banyak. Ada orang dia bungkus letak angin je banyak. Nampak kembung satu-satu bekas tu. Buka sikit je. Sebab tu dia ada istilah orang panggil karipat oksigen. Letak, maknanya ada satu tahap, saya tak tahu orang-orang viral, dia nak beli karipat tu, dia buka lampu telefon, dia suluh. Tengok. Oh, dia kata banyak rupanya, orang kata apa? Banyak oksigen pada isi dia. Ini gharar dalam menipu. Sebab tu dalam hadis Nabi singgah di satu tempat orang jual tamar. Nabi seluk tangan Nabi, rasa tamar bawah tu dah blender ataupun dah buruk dah. Tapi yang atas tu elok. Nabi kata, kenapa buat macam ni? Dia kata, yang bawah ni dah kena hujan, jadi aku takut rugi. Nabi larang benda tu, bahkan benda tu dilaknat. Antara sebab kaum Nabi Syuaib dilaknat, perbuatan lagu tu. Menipu dalam timbangan. Dan juga jual barang yang tidak jelas. Sebab tu gharar. Tapi kita takjub, negara yang tidak ada orang Muslim yang ramai, mereka tak mengamalkan gharar. Antaranya Jepun. Jepun ni adalah side negatif dia. Tapi antara side positif dia, bahagian positif dia, jujur jual beli. Saya ada sepupu yang bekerja di sana. Dia belajar dan dia kerja di sana. Okay. Dia cerita qarar yang dikeluarkan, undang-undang yang dikeluarkan oleh kerajaan Jepun. Mana-mana kedai fast food ni, dia nak letak gambar menu kat depan macam KFC apa semua tu. Gambar tu, portion tu mesti sama dengan apa yang dijual. Maknanya dia ada setengah macam KFC, ayam besar dapat kecil. Ikut kaedah Jepun, boleh kena tangkap dan boleh kena tindakan pada premis tu. Ayam besar mana exactly sama. Ada orang buat rancangan TV, ukur ayam dalam menu dengan ayam yang dapat, betul sama. Tidak ditipu. Itu jual beli di negara tu. Dan di Jepun ni dia ada satu, ini saya takjub lah, saya dengar benda tu saya takjub. Kalau kita pergi kedai aiskrim kan, di Malaysia banyak kedai aiskrim. Okay. Orang Jepun dia akan tanya, penjual tu dia akan tanya, aiskrim ni nak makan kat sini ke ataupun nak take away, nak bawa balik rumah. Okay. Kalau kita nak take away, dia akan letak satu ais atas bekas tu untuk mengekalkan kesejukan sampai rumah. Dan dia akan tanya, rumah dengan nak balik ni berapa minit nak makan? Take away ni nak makan dalam masa berapa minit? Setengah jam lepas ni ke? Sejam lepas ni ke? Dia akan letak ais tu ikut kadar jam ataupun minit yang diberikan. Contoh kita nak makan 40 minit. Okey, ais tu dia akan habis 40 minit, ngam, ais tu habis. Saya kata ihsan. Ini ihsan, ini mana orang yang teliti dalam kerja dia. Sampai tahap tu. Dan ais tu dia bukan ais yang cair jatuh atas kain basah ni, ais yang kering. Maknanya dia boleh fikir untuk mudahkan urusan orang sampai tahap tu. Saya kata kalau negara ni Muslim, pahala banyak orang dia dapat. Sebab tu kau tengok MRT, LRT apa semua yang ada di Jepun ni, dia punya lorong bawah tanah tu, setiap lorong tu kita akan lalu terowong tu, dia akan ada bendul yang daripada semen, bendul bangunan. Semua bendul bangunan tu dia akan letak dengan span supaya orang terantuk tak sakit. Kerajaan dia fikir benda tu. Saya nak kata apa? Ihsan. Adalah side positif, negatif dia orang ada, yang buruk dia orang tu ada. Tapi dalam bab muamalat harian, dia orang kemas. Dalam bab ibadah, peribadatan, dia orang fail terus. Tapi dalam bab muamalat, dia orang kemas. Dia orang bagi balance antara benda yang kurang adab bagi orang yang menjual. Bagi orang menjual ni, bila mana orang mari beli, dia bagi duit besar. Antara benda kurang adab bagi penjual di Jepun ni, tanya orang yang beli tu ada duit kecil tak? Itu aib bagi orang Jepun. Contoh kita nak beli barang RM2, kita bagi not 100. Dia tak akan tanya, ada duit kecil apa bagi duit besar? Tak. Dia akan cari macam-macam mana balance tu dan dia akan kira satu-satu depan kita. Dan dia akan beri dengan dua tangan. Beri satu tangan tu kira kurang ajar. Mana saya nak sebut, benda tu difikiri oleh orang seperti tu. Yang dia orang tidak ada
bab tauhid tidak ada, dia orang tak belajar bab tu. Ini ihsan yang Nabi duk ajar tu, benda tu ada. Sampai tahap tu. Ini muamalah yang cemerlang. Tapi adalah bahagian negatif dia, iaitu bahagian berkaitan dengan peribadatan dalam bab fikir ketuhanan ni. Dia orang jauh sikit bab tu. Okay. Cuma kita tengok jadi takjub. Sampai tahap tu dia fikir. Dalam bab aiskrim tu saya sangat takjub. Maknanya dia boleh fikir. Aiskrim tu tidak tumpah atas baju orang dengan ais yang diberi tu. Tak tumpah. Dia tak akan mengganggu, tak akan beri apa-apa kesan pada baju kita. Sampai tahap tu difikir. Maknanya ihsan dalam pengurusan, dan inilah fik muamalah yang paling jelas sekali. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ ialah untuk malam ni. Kita akan sambung pada bab ni lagi, antara benda-benda yang masih lagi ada pada muka surat 128 tu. Kita berpada situ je malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.